Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 3 September 2001, kira-kira jam 8.30 pagi, seorang anggota polis yang bertugas di Pejabat Balai Polis Parit Jawa telah menerima panggilan telefon daripada seorang awam yang tidak dikenali. Pemanggil tersebut telah melaporkan tentang pergaduhan suami isteri di Parit Pecah dan memaklumkan tentang seorang telah meninggal dunia dan seorang lagi cedera. Anggota polis tersebut telah mengambil maklumat tersebut dan membuat laporan maklumat pertama berkenaan kejadian. Kira-kira jam 8.37 pagi pada tarikh yang sama, anggota tersebut telah memaklumkan kepada pegawai yang bertugas di balai polis tersebut mengenai laporan yang dibuat. Susulan menerima laporan, beberapa orang anggota terus bergegas dan tiba di tempat kejadian di Kampung Parit Pecah, Parit Jawa kira-kira jam 8.50 pagi. Ketika mereka tiba, terdapat ambulans berada di tepi jalan. Masuk ke dalam tempat kejadian, anggota ternampak sekujur tubuh wanita di atas lantai dapur dengan kain menutupi kepalanya dan seorang lelaki terbaring di atas lantai kira-kira 5 kaki dari badan wanita itu. Polis menyelak kain yang menutupi kepala wanita itu dan melihat luka di leher wanita itu. Wanita tersebut iaitu mangsa Rozita binti Harun sudah tidak bernafas lagi. Polis kemudian menghampiri lelaki itu pula. Lelaki itu suami kepada mangsa. Suspek dalam kes ini, Abdul Razak bin Dalik, mengalami kecederaan di leher dan badannya berlumuran darah. Suspek didapati masih hidup dan seorang pegawai perubatan sedang merawatnya. Kemudian pihak polis membenarkan pegawai perubatan membawa suspek ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Anggota yang berada di situ kemudian meminta orang yang berada di situ untuk mengosongkan tempat kejadian bagi tidak mengganggu bahan bukti dan menunggu pegawai penyiasat yang bertugas untuk tiba di lokasi. Ketika menunggu pegawai tiba, anggota polis tersebut ternampak sebilah pisau berlumuran darah di atas kerusi di dapur. Dipercayai senjata yang digunakan di dalam kejadian ini. Pegawai penyiasat kemudian tiba di tempat kejadian kira-kira jam 10 pagi. Pegawai tersebut terus mengumpul spesimen kesan darah yang ditemuinya di tempat kejadian. Dia juga merampas beberapa bahan bukti lain seperti pisau, tuala dan pakaian yang dipakai saksi. Kemudian pegawai tersebut mengarahkan anggota untuk menghantar mayat wanita itu ke Hospital Muar. Pada 5 September 2001, bedah siasat telah dilakukan ke atas wanita tersebut di Hospital Muar. Hasil bedah siasat mengesahkan luka terhiris yang telah memutuskan arteri yang membekalkan darah ke otak yang menyebabkan kematian mangsa kerana terdapat kehilangan darah yang banyak. Hasil siasatan bersama suspek kemudian telah mendedahkan apa yang telah terjadi. Kejadian berlaku di rumah abang kepada suspek yang baru sahaja selesai membuat majlis perkahwinan pada hari sebelumnya. Rumah itu berada dalam 10 kaki jaraknya dari rumah suspek. Suspek dan mangsa mempunyai 2 orang anak iaitu Muhammad Zainuddin dan Muhammad Rafiz. Ketika kejadian berlaku, mangsa sudah tidak lagi tinggal bersama suspek. Walaupun mereka tidak bercerai, mangsa telah meninggalkan keluarganya pada bulan Jun 2001. Sejak dari itu, suspek beberapa kali telah berjumpa dengan mangsa bagi memujuknya untuk kembali ke pangkuan keluarga, namun mangsa enggan. Mereka juga sudah mendapatkan khidmat kaunseling di pejabat kadi, namun mangsa masih enggan pulang ke rumah, malah meminta suspek untuk menceraikannya. Lalu pada hari kejadian, antara jam 7 pagi hingga 8 pagi, mangsa telah pergi ke rumah abang suspek untuk melawat rumah itu kerana tidak sempat menghadiri kenduri pada hari sebelumnya. Kakak ipar suspek kemudian telah memberitahu suspek bahawa isterinya ada di rumahnya dan suspek kelihatan gembira untuk berjumpa dengannya. Suspek kemudian berjumpa dengan mangsa dan memberitahu anak mereka ketika itu sedang demam di rumah dan memintanya pergi melihat anak mereka itu. Selepas itu, suspek pulang ke rumahnya dan tidak lama kemudian mangsa datang ke rumah dan melihat anak mereka yang tidak sihat itu. Mangsa kemudian mengajak anaknya itu untuk keluar makan di luar bersama-sama apabila anak itu meminta untuk memakan ayam goreng. Mendengar isterinya ingin membawa anak mereka keluar, suspek memujuk supaya dia boleh mengikut mereka sekali, namun mangsa enggan membawanya. Suspek juga memujuk mangsa untuk pulang ke rumah, tetapi mangsa berkata dia telah menyewa sebuah rumah. Selepas itu
itu mangsa pergi ke dapur di rumah itu untuk mengambil pakaiannya, manakala suspek masih mengikutinya dari belakang. Suspek masih lagi memujuk untuk mengikut mangsa keluar bersama anak mereka, tetapi mangsa hanya diam ketika itu. Kemudian suspek cuba memegang dan mencium mangsa, tetapi mangsa menolaknya. Ini menimbulkan kemarahan suspek. Mangsa kemudian membatalkan niat untuk mengambil pakaiannya serta ingin segera meninggalkan rumah itu. Dan apabila dia menuruni tangga, suspek berdiri berhampiran pintu. Apabila mangsa sampai ke tanah, mangsa kelihatan marah dan berkata yang mereka bukan lagi suami isteri. Suspek berkata dia tidak dapat menerima apa yang dikatakan oleh mangsa kerana dia masih isterinya. Dia memahami kata-kata mangsa itu bermakna tiada lagi hubungan antara mereka. Menggambarkan apa yang suspek rasa ketika itu, dia seperti hilang fikiran dan hilang ingatan. Dia masuk ke rumah, mengambil pisau untuk potong dawai bangsal dan pergi ke rumah abangnya semula berjumpa dengan mangsa. Selepas itu, menurut suspek, dia tidak ingat apa yang telah berlaku dan hanya sedar apabila berada di hospital. Suspek kemudian telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membunuh mangsa di sebuah rumah tidak bernombor di Parit Pecah, Parit Jawa, Muar, Johor di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Pada akhir perbicaraan, suspek didapati bersalah atas tuduhan tersebut, disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman mati. Suspek kemudian merayu terhadap keputusan itu. Namun pada 5 Oktober 2009, Mahkamah Rayuan sekali lagi mengekalkan sabitan dan hukuman yang telah dijatuhkan terhadapnya. Angkara menagih cinta si isteri yang sudah hilang akhirnya menjadi cinta yang tidak kesampaian. Apapun yang terjadi, kita doakan agar kes ini tidak berulang kepada orang lain. Semoga Allah mengampunkan dosa mangsa dan suspek. Sama-sama kita jadikan kes ini sebagai iktibar serta menghadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.